Sekejap Aku pagi-pagi ni tak berapa. Overall soalan cikgu tu susah ke senang? Ke so-so boleh buat? So. Nanti lah kita cari soalan kita cari soalan susah. Ya, padam tu. Oh, okay, jahat tak cikgu. Okay, diberi luar padang. Yang ni pun dapat Dia dah ada tu. Oh, salah. Salah ya. Ini .OX sama dengan 5,100. Yang ini itulah kan. Nanti jawapan-jawapan ni ish, dah boleh dah. Dah lari. Yang dah semak berapa jawapan? 30. 30 apa? 30 ringgit. Oh, jawapan akhir dia 8,000. Okay, ni cikgu share balik dia punya skema lah. Ni lah dia punya ni. Okay, cikgu nak tekankan sikit kat sini. Tekan sangat. Ini yang cikgu buat ni. Ini adalah standard SPM Mula-mula kita mesti buat dalam bentuk wajib. Kalau tak ada benda ni, mungkin kita hilang kat sini markah and then baru dia akan start markah kat sini dah. Yang ini cikgu tak ingat kerja ke P rasanya kerja. Kalau kerja kat sini dah tak ada, takut nanti bawah-bawah pun dia akan hilang markah So bentuk ni kena adalah betul satu markah kat sini Kemudian pemfaktoran. Okay, pemfaktoran mesti wajib tulis lepas bentuk mesti tulis pemfaktoran. 1. Okay, cikgu tunjuk ni besar tak? Cukup besar tak kamu lihat? Jawab skema ni. Okey, boleh. Okey. Okey. Kemudian, yang ni bila kamu keluarkan nilai X tu, kamu, okey, yang ini, sebab bila marking tu kita ada berbagai-bagai lah kan. Memang nampak senang tapi budak hilang markah sebab apa? Dekat sini nampak tak cikgu buat dekat negatif tu cikgu tulis abaikan. Mesti tulis abaikan kat sini. Bermakna nanti orang tahu kamu nak ambil X sama dengan 30. Kemudian cikgu tulis semula lebar tu 30, panjang 170. Jadi nak mention tadi kita ambil yang nilai positif. Kalau kamu buat macam ni setakat dekat abaikan je, lepas tu tak keluarkan balik nilai yang kamu nak ambil positif tu, pun akan hilang markah jugalah kemungkinan besar. Okay. Jadi kat bawah ni barulah kamu buat pengiraan, so dapat akhirnya jawapannya 8,000. So markah ni dia lari tau, bila cikgu tolak ke bawah tu dia agak lari sikit. Jadi markah satu tu untuk dekat 8,000. Satu lagi tu untuk 400 kali RM20 dia punya markah tu. Okey. Kemudian soalan nombor 2, ni cikgu tak payah teruskanlah. Tadi mudah je kan? Ini bentuk soalan KBSM lah. Cikgu tak keluarkan lagi soalan yang bentuk KSSM yang ada kontrapositif, akas, lagi apa lagi? Songsangan kan? Belum lagi. Jadinya nantilah kita ada banyak masa lagi untuk kita buat revision untuk tajuk tu kan. Cumanya cikgu nak nyatakan balik ini, siapa-siapa yang tak suka tajuk macam ni, ingatlah kita tak boleh lari daripada kita nak menyelesaikan masalah kan. Sedangkan tingkatan 5 pun kita ada pemodelan matematik yang perlukan kita berfikir secara kreatif dan kritis. Jadinya kalau kat sini, dia sebenarnya tak susah, just kamu kena ingat konsep je. Kan sama ada kata benar atau palsu. Dia gabungkan dengan perkataan dan 35 ialah ganda 7 betul. Tetapi 36 ialah nombor perdana ke? Bukan. Jadi sebab dia gabung dengan dan, jadi pernyataan ni jadi palsu. Okay, perkataan dan tu. Dan
Azim tanya semalam cikgu kan, dua implikasi. Okay, implikasi ini, itulah kadang-kadang kita rasa benda tu senang, tapi sebab benda-benda yang remeh begini, kamu buat silap, jadi semua salah. Okay, dalam tajuk ini, apa-apa sahaja, contohnya ni ada negatif V kuasa 3 sama dengan 6/4, ini dikira pernyataan yang pertama, cikgu tak P. Okay, kemudian jika dan hanya jika tu dah masuk. Kemudian yang ini adalah Q. Jadi bila kita buat implikasi pertama, kita tambahkan jika di depan ayat. Jika negatif V kuasa 3 sama dengan 64, maka V sama dengan negatif 4. Okay, itu untuk implikasi pertama. Implikasi kedua, just kita tukarkan yang Q kat depan, P ke belakang. Jangan tambah apa-apa selain daripada yang ada dalam P dan Q. Contoh kamu nak buat negatif V kuasa 3 sama dengan ni, kamu buat ialah dengan ejaan bahasa Melayu. Jadi akan menyebabkan benda tu salah. Okey, jelas untuk implikasi. Kemudian, okey, untuk yang C, premis 1. Premis 2, kesimpulan. Ini ialah hujah. Siapa-siapa nak jadi lawyer kan? Zati nak jadi lawyer kan? Kena ada hujah. Okey, macam mana kita nak katalah tak ingat tu hujah tu ada tiga bentuk, tak ingat pun. Ada 3 bentuk kan? Nanti kamu tengoklah kalau tak ingat. Tak ingat. Jadi kita nak isi juga yang premis 2 ni. Okey, tengok premis 1 dengan kesimpulan. Satu dia Syahmi pelari pecut yang hebat. So Syahmi ni adalah P. Daripada sini sampai sini ialah Q. Okay, Q. Dia ada, sorry. Bukannya PQ itu dah jadi, dia kena pakai ABC. Ini A, ini B. C siapa? Ini lah. Abang Fazliana, C. Ini adalah A. Tak ingat, tolong ingat balik Okay. Syahmi pelari pecut yang hebat. Kemudian kesimpulan Syahmi abang Fazliana. Jadi apa kamu rasa nak letak premis 2? Abang Fazliana pelari pecut yang hebat. Abang Fazliana pelari pecut yang hebat. Dia ada sikit. Dia ada silap dekat jawapan, cikgu tak perasan. Tiba-tiba ada kakak Zatil pula. Kan? Aduh, hai cikgu ni. Cepat, cikgu baru buat soalan tu semalam. Nak bagi kat kamu. Kemarin. Ni betul kan yang premis 2 dia bukan kakak Zatil lah ni. Sepatutnya, apa tadi? Abang Fazliana. Semua dah lari. Mana datang Zatil kemarin? So jawapannya ni betulkan lah. Jadi abang macam ni abang kamu buat ABG, salah lah, dia kena tulis betul. Abang Fazliana seorang pelari yang hebat. Okey. Itu kita ingat dulu pertengah tahun kan kita ada salah. Ni kita perbaiki balik. Okey, itu untuk 2C. D ni pun silap banyak dalam tengah tahun hari tu. Mungkin macam tak pernah nampak kan sebab belum buat latih tubi ke apa. Mungkinlah cikgu pun tak tahu. Tapi ini memang soalan favourite SPM lah. Lagipun dia tak susah. Cuma dia nak buat ni, ni tak payah. Ni tak payah tulis balik. Ini adalah pola nombor tadi. Yang ini kita tengok mana huruf yang sama, kita akan huruf nombor yang sama, kita akan keluarkan semula. Macam contoh 4/3 ni benda yang sama kan. Jadi kita buat 4 dalam kurungan 3. Lepas tu kuasanya 1, 2, 3 tambah 1, 2, 3. Semua ni berlainan. Setiap kali akan meneruskan pola tu dia akan berlainan, berubah-ubah. Jadi kita letakkan huruf N. Biasanya kita letak N tapi dia dekat skema cikgu letak A kan. Sebenarnya dia pemalas tu tak kisahlah huruf apa. Cuma kebiasaan untuk SPM kita letak huruf N. Huruf N kat sini.
Okey, kemudian operasi tambah pun dia ulang semula jadi kita tambah. Okey, yang itu letakkan jugalah. Ini untuk SPM 1 markah. Okey, markah yang kedua sebab yang bahagian D ni 2 markah. Markah kedua kamu kena nyatakan N sama dengan start lah 1, 2, 3, 3 titik. 3 titik. Matematik ni kena kod. Kalau 3 dia tak nak lebih. 3 titik. So ini markah 1 markah lagi. Okey. Jelas Ini bentuk. Ni satu bentuk lah. Ada bentuk banyak lagi. Nanti kita cari lagi lah supaya nanti SPM macam-macam bentuk kamu dah tengok. Okey, ini ada yang tanya semalam. Ini adalah tajuk operasi set tingkatan 4. Yang ni soalan 3 ada masalah tak yang ini? Lagipun 2 markah je cikgu letak ni. Boleh buat tak? Okey. Okey, boleh je. Itu yang jawab tu siapa yang boleh? Natasha? Orang lain? Saya tak boleh cikgu. Siapa tu saya? Tidak boleh. Nabila. Tidak boleh. Apa boleh kena? Ingatkan tadi semua boleh. Yang atas tadi okey. 1, 2 tu okey. Okeylah juga. Cikgu bincang ni satu-satu sebab mungkin ada kawan kita boleh tapi ada kawan kita yang lain tak boleh. Jadi kita nak murid cikgu dalam kelas K dan H ni semuanya pandai topik yang cikgu bincang tu. Ada 39 dia dapat. Dia bukannya 33 yang dapat, 9 lagi tak dapat Jadi kita bantu kawan yang tak tahu Jadi yang tahu tengok jugalah apa yang cikgu nak cakap ni sebagai peringatan balik, rujukan balik Okey. Dia kan kalau set ni kita tengok yang ada kalau macam ni dia ada sama kan. Bila sama tu dia akan join set tu. Kita tengok ada berapa banyak set kat sini. Okey, dia kata kadang-kadangnya ada 100. Kita highlight sikit lah supaya kita tak silap pengiraan. Tu sebanyak 50 orang memilih burger. Burger 50 orang. Okey, ini yang single ni. 60 orang ada pilih nasi lemak. Kemudian 5 orang pilih burger dan salad. Bila dia start je 5 orang pilih burger dan salad. Ini dah ada set yang bertindih. Tadi kita ada berapa banyak jenis makanan? Kita ada burger, kita ada nasi lemak, lepas tu kita ada salad kan? Burger, salad, nasi lemak. Kita buatlah set tu dulu. Ikutlah kamu nak labelkan huruf apa. Jadi kamu faham, bising sikit lah anak cikgu ni. Yang sekolah rendah, sekolah menengah diam dalam bilik. Okay, ni burger cikgu letak B. Kemudian nasi lemak cikgu letak N, L nasi lemak. Pada cikgu kan senang sikit. Dan salad cikgu letak salad. Macam mana cikgu tahu dia ada 3 set daripada ada jenis makanan ni. Lepas tu macam mana cikgu tahu dia bertindih macam ni. Okay, sebab nanti dia kata jika hanya seorang yang memilih, seorang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Maksudnya mesti ada pertindihan 3 ni kan? Betul? Dan tadi 5 orang memilih burger dan salad, 3 orang pilih nasi lemak dan salad. 22 orang pilih burger dan nasi. Banyak ni. Banyak yang kita kena tengok satu-satu dalam kita punya set. Okay, paling senang kita letak dulu yang jika hanya seorang yang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Kat mana letak satu tu? Dekat mana letak satu? Dekat tengah. Dekat tengah ni. Tengah ni letak satu. Okay, lepas tu kita mulalah dengan yang tadi. 50 orang pilih burger. Ni tak boleh tak membantu lagi ni. Ni pun tak sampai kat sini dulu. 5 orang memilih burger dan salad. Burger dan salad. Burger, salad. 5 orang. Kita dah ada satu kat sini. Yang mana bahagian burger dan salad? Yang ini nampak tak cikgu tanda ni? Cikgu tak nak conteng. Cikgu ada buat kesel cikgu tengah bergerak ni. Nampak Nampak. Okay, yang ni 5. Kita dah ada satu kat sini. Jadi berapa lagi kita nak top up kat sini? Bahagian ni. 4, ya betul. Letak 4. Lepas tu kita start lagi. Apa lagi? 3 orang pilih nasi lemak dan salad. Nasi lemak dan salad. Okay, 3 orang. So kat mana? Sini nak letak berapa? 2.
Okay, nak letak 2. So dapat 3 kan? Dan 22 orang pilih burger dan nasi lemak. Burger, nasi lemak. 22 orang. Kita dah ada 1. Jadi kita letak berapa sini? 21. Okay. Habis Habis yang share-share tu dah habis. Okay, kita patah balik 5 orang memilih burger. 5 orang memilih burger. Okay, maknanya daripada 50 orang tu, kamu tolakkan baki yang 21, 1 dengan 4 ni. Jadi berapakah ruangan yang kosong ni nak letak? Ambil kalkulator, tolakkan. 50, tolak 21, tolak 1, tolak 4. 24. Ya, 24. 24 sini. Okey, kemudian 60 orang pilih nasi lemak. 60 orang memilih nasi lemak. Jadi itu berapa pula bahagian yang sini? Yang tak berconteng ni? 36. 60 tolak 21, tolak 1, tolak 2. Okey, 36. Bagus, Hazim faham. Okey, lepas tu apa lagi yang kita tak tanda? Ada lagi tak? Ada lagi 22 orang memilih burger nasi lemak. Ini dah ke? Okey, dah bila kan? Lepas tu baru kita pergi pada soalan. Hitung jumlah kanak-kanak yang hanya memilih salad sahaja. Jadi berapakah orang yang pilih salad saja? Salad saja kat mana? Dekat belah sini Cik perlu urutkan. Jadi nak dapatkan, ingat kita ada jumlah budak 100 orang. Jadi 100, tolak semua number yang kita letak ni. 24, yes, tolak semua. 1, tolak 36, tolak 2, tolak 4. Jadi dapat 12 lah macam jawapan cikgu tu. Alright, siapa yang tak faham tadi, okey dah? Boleh? Boleh. Okey, macam tu je lah. Macam tu je, tak susah banyak. Tapi kena banyak berhati-hati. Banyak ni operasi set ni soalan ni. Inilah cikgu sempat letak semalam. Nanti kita buat satu topik-topik ke kan. Okey, nombor 4. Ini adalah tajuk apa ni? Tajuk apa ni? Lupa pula. Apa nama? Teori graf. Teori rangkaian graf kan. Okey, yang ini okey, nyatakan laluan yang paling murah. Okey, soalan nombor 4, yang ni boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Rafiq boleh. Ada tak yang tak boleh? Azim pun boleh. Azim cek jawapan betul Azim? Azim cek jawapan? Boleh? Dapat betul? Okey. Maybe okey. Okey, so tak perlu bincang ke soalan nombor 4? Cikgu nak tanya. Ya, apa dia sayang? Kan jawapan dia tu kan macam dia minta laluan tu kan. Kan cikgu buat macam dari P anak panah, Q anak panah, R anak panah, S tu kan. Boleh tak kalau tulis je laluan P, Q, R, S? Maksudnya tak ada tak ada anak panah lah maksudnya. Boleh. Tapi yang cikgu skema mana? Cikgu punya skema anak panah. Sekejap. Sebab ini cikgu rasa lah cikgu rasa sebab cikgu belum ada pengalaman ada kertas KSSM SPM, cikgu rasa lah kalau ikut pengalaman cikgu sebelum-sebelum ni kita takkan kejam lah kalau kamu katalah kamu punya jawapan kat skema cikgu tak ada anak panah, kamu tak buat anak panah tapi kamu buat ikut urutan kan P, Q, R, S macam tu. Maksudnya anak panah tu kamu ganti dengan koma ke? Saya buat laluan PQRS lah. Sambunglah PQRS. Ya. Cikgu rasa boleh. Sebabnya dia masih merujuk macam garis lurus. Pada pandangan cikgu lah. Kalau cikgu dapat maklumat lain nanti kata tak boleh, cikgu akan beritahu. Tapi setakat cikgu rasa sebab berdasarkan macam kita nak buat garisan lurus. Kalau kita sebut PQRS kita tahu itu adalah satu garis lurus. Tapi kalau
macam lebih bagus juga kita letak anak panah tu sebab kita tengok balik soalan tu adalah graf terarah kan. Kalau graf terarah biasanya kita akan ada anak panah lah. Macam yang dalam gambar ni. Okay. So kita buat ikut jawapan skema tu dululah. Kalau macam kita dah terlupa hari tu, nanti macam mana ya? Maksudnya kita cuba ikut yang skema tu dulu. Okey, tapi yang kamu buat tu cikgu bagi betul lah dulu untuk yang akan datang lah masuk cikgu tu. Okey, yang kedua, okey juga laluan yang ambil masa perjalanan yang paling singkat. Sama dengan jawapan cikgu ni Semua sama Sama. Okey. So tak ada nombor 4, kita teruskan nombor 5. Nombor 5 ada lagi yang bermasalah. Jangan segan kalau kita rasa kita belum boleh, kita bagi tahu je. Ni kalau dah boleh, yelah yang tak boleh. Cikgu nombor 5. Okey, nombor 5 lagi Hazim baru seorang sebut tak boleh, mungkin tak boleh bukan tak faham lah kot. Siapa Rafiq? Wadina. Okey, yang ini mungkin dah lupa ya. Afif sama. Okey, tengok sini. Okey. Dia ada berapa ketaksamaan? Ada 3. Okay, 1, 2, mesti biasanya 3 lah. Dia memang dalam tingkatan 4 tu dia sampai 4 pun ada ketaksamaan tu. Tapi untuk SPM biasa dia keluar 3 ketaksamaan. 1, 2, 3. Okey, kita label dulu mana yang ketaksamaan dia dah keluarkan garisan lurus tu. Okey, Y kurang dari 9 ada tak? Tak ada kan? Tak ada lagi. Okey. Y tambah 2X lebih besar atau sama dengan 9 ada tak? Ada kat sini, nombor 2. Okey. Nombor 3, Y lebih besar atau sama dengan X tolak 6. Ada, ni nombor 3. So dia dah ada 1, 2. Okey, ingat cikgu pesan ni. Kalau 3 ketaksamaan, garis kita mesti kena ada berapa? 3. 3. So daripada 3 garisan tu, kita akan nanti mesti dapat 1 segi 3. 1 segi 3. Kita kena buat 1 segi 3 and then kat situ dah segi 3 yang kita kena lorek. Okay, masalahnya yang cikgu pangkah ni lah. Ini ada, ini ada. Yang cikgu pangkah ni kan, Y kurang daripada 9. Tak nampak pun dekat paksi X, paksi Y tak ada apa-apa. Betul? Betul kan? Jadi sekarang ni kita nak tanda garisan tu dekat X ke Y. Tengok pada ketaksamaan tu. Ketaksamaan tu apa depannya dia tulis? Y. Jadi dia mestilah pintasan Y. Kat mana nak buat pintasan Y tu? Dia mesti potong dekat paksi Y tu kat mana? Biasanya dia akan buat pada satu garisan yang potong paksi Y tu. Yang ni, kat sini. Biasanya kat sini. Okey, kita nak buat ni, kita nak buat satu garisan lurus ni. Tapi garisan lurus tu, garisan padu ke garisan putus-putus? Sempang. Sebab dia punya ni, simbol ketaksamaan dia kurang daripada 9 je. Dia tak ada simbol sama dengan. Jadi kita tak boleh buat padu kena buat sempang-sempang. Kat mana? Kat sini. Cikgu tak ada pembaris ni. Kamu ada pembaris boleh guna pembaris. Mungkin garisan cikgu jadi herut-herut sikit lah. Kat situ. Alright. Berapa markah garisan ni? 1 markah. Okey. Kemudian lorekan. Susahlah nak fikir kecil besar samalah tadi. Kan cikgu dah cakap tadi 3 garisan akan membentukkan satu segi 3. Kat mana segi 3 yang melibatkan 3 garisan tadi? Tengah-tengah. So kita terus je lorek sini. Tak payah fikir kecil besar tadi. Mesti ada sempadan 3 garisan ni. Wajib. Jangan pakai garisan yang tak ada dalam soalan pula. Tak terlibat. Contohnya kat sini pula kamu ambil. Ini pun segi 3 juga. Kamu pergi lorek sini. Tak boleh lah sebab garisan tu ini. Kalau kamu lorek sini je yang terlibat. Ini paksi X, paksi Y ni
Lain, tak termasuk dalam soalan. Jadi berapa markah lurikan? 2 markah. Dah dapat 3 markah lah. Okey? Boleh? Ni bentuk biasa soalan lurikan untuk ketaksamaan. Ada satu lagi yang kita kena keluarkan dia punya hubungan. Hubungan tu maksudnya ketaksamaan tu lah. Macam rasanya cikgu keluarkan hari tu yang masuk tengah tahun. Nanti kita kena buat banyak, memang setiap satu topik tu kena banyak-banyak latihan lah. Okey, baru kita boleh dapat markah penuh. Okey, nombor 6. Nombor 6 ada masalah? Nombor 6, cepat respon. Takut ada masa. Okey. Okey, Izwan kata okey, yang lain-lain? Saya, Azim. Azim, kat mana Azim? Alina Aiman pun. Okey, kita bincang lah. Okey, nyatakan laju seragam. Laju seragam. Okey. Ni dah markah cikgu bubuh markah dia. Bagi kamu nampak markah. 6 markah tu kat mana. Yang ini 1 markah. Kadar perubahan laju ni 2 markah. 1 markah dekat jalan kerja. 1 markah dekat jawapan. Okey, dekat C ni biasanya 3 markah. Sebab dia bagi 6 markah kan? 3 markah. Okey, pecahan markah ni macam tu. Okay, nyatakan laju seragam. Maksudnya tak perlu ada jalan kerja dah sebab nyatakan. Tak perlu kira. Just tengok pada graf ni, laju seragam. Seragam maksudnya dia bukan tak bergerak Sebab ini graf ada laju dengan masa. Dia masuk laju seragam tu, dia tak ada pecutan. Dia tengah bergerak tapi tak ada pecutan. Dia sama je. Laju tu sama je, malar. Okey, dia bukannya pegun. Kalau graf jarak lawan masa, ya dia pegun tak bergerak. Tapi kalau laju seragam ni, dia seragam untuk perjalanan tu seragam. Okey, kalau kita nampak dekat graf tu, berapakah yang seragam? Jawapannya sini 9. Ya, 9. Tak ada unit MS negatif 1 ni pun tak apa. Nampak 9 je kita dah bagi 1 markah. Okey. Kemudian B, hitung kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju bermaksud pecutan. Kalau kelas K, dia kena tahulah ini adalah pecutan. Bila pecutan, dia mesti melibatkan laju akhir dan laju awal. Masa akhir dan masa awal. Kat mana tu? Tempoh 5 saat yang pertama di sini. 5 saat yang pertama. Okey, Azim, tengok Di sini 1, di sini 9. Mana laju awal, mana laju akhir? Senang je, yang mula-mula tu laju awal lah. Yang berhenti kat sini laju akhir. Yes. Jadi dia punya apa kiraannya? 9 tolak 1 bahagi dengan masa pun macam tu. Masa akhir tolak masa awal. Masa akhir berapa? Cepatlah. Tak. Laju akhir 9. Laju awal 1. Alif pun tak faham tadi kan? Laju akhir, yes, Abin tu betul. Abin tu dah Azim. 5 tolak 0. Okey, jadi 9 tolak 1, 8. 8/5 lah kan? Okey, 8/5. Ya. Kalau nak biar 8/5 pun boleh. Kalau nak jadikan apa lagi? 1 3/5. 1.6. Ini jaranglah kita tulis. Ini kalau sekolah rendah mendengar rendah biasa kita buat kan. Biasanya sama ada ini ataupun ini. Okey, kita buatlah jawapan dia free. Okey, tak ada unit pun tak apa. Tapi personally kalau cikgu unit tu bukan saja-saja letak. Unit tu untuk kita nyatakan itulah dia punya unit masa tu macam mana bentuknya. Macam ni soalan cikgu direct je, cikgu tak kata dalam jam ke dalam apa-apa perubahan masa, perubahan jarak dia tak ada perubahan unit tu tak ada. Nanti akan datang cikgu akan masukkan pula bila dia tukar unit tu. So kamu kena ambil kira juga.
Okey, untuk C, hitung nilai V jika diberi jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 19 saat ialah 148 meter. Okey. Kita untuk tajuk ni ada dua jenis graf cikgu cakap sebelum tu. Graf jarak lawan masa, graf laju lawan masa. Kalau graf jarak lawan masa, dia minta jarak, kita boleh straight away ambil jarak dalam rajah tu. Tapi kalau untuk soalan ni, graf laju lawan masa, nampak tak dekat C? Dia suruh kita cari V. Dia bagi dah jarak dia 148 kan? Jadinya kita kena guna luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf tu apa? Okey, kita tengok graf kita. Kalau kita tengok kat sini ada 3 bentuk Kita buat yang ni mula-mula 1, ni 2, ni yang ketiga. So 3 graf luas ni nanti kita akan tambahkan jumlahnya 148 sebab dia nak sampai 16 saat kan, sebab tu cikgu tambahkan sampai 3 ni. Jadi kita kena buatlah persamaan untuk 3 graf luas ni tadi. Okey, yang pertama bentuk trapezium. Kalau tak nak gabungkan sekali pun tak apa, maksudnya kamu kira satu-satu. Luas pertama boleh. Kalau cikgu terus gabung, tak apa, cikgu tunjuk satu-satu. Katalah kamu nak buat yang pertama, kamu nak buat graf bentuk trapezium. Kakak stop sikit. Bising pula nak cikgu ni. Bentuk yang pertama, bentuk trapezium tadi. Okey, trapezium macam mana formula luas trapezium? 1/2 1/2 A tambah B darab tinggi. Okey, kita pun darab hasil tambah A dengan B. Ni 1 tambah 9. 1 tambah 9. Darabkan dengan ni bawah ni pula 5. Okey, jadi berapa jawapan ni? 10, 2, 5, 25 ya? Ni 25. Okey, nombor 2 bentuk segi empat pula, segi empat. Ni, segi empat ni. Apa darab apa kat sini? Segi empat ni. Empat ni. Apa darab apa? V tolak 5 darab 9. V tolak 5 darab 9. Ataupun kita buat 9 V tolak 5. Cantik sikit lah, senang kita nak kembang. Okey, kemudian yang ketiga. Trapezium sekali lagi 1/2 darab berapa pula ni? Ini dengan ini 9 tambah 21 kali dengan sama juga 16 tolak V. Dia jadi 3 markah ni sebab ni ada banyak ni. Okey, kemudian kita cantumkanlah 25 tambah 9 kali V tolak ni atas ni asingkan. V tolak 5, lepas tu tambah pula dengan yang panjang-panjang tu setengah. 9 tambah 21 tu boleh tambahkan terus. 9 tambah 21 berapa? Jadi 30 30 16 tolak V. Ni sama dengan berapa tadi? 1, 4, 8. Dekat sinilah yang kita cuba permudahkan ni. Okey. Ini dengan ni jadi 15. Ni kena kembang ni. Cuba kamu kembangkan ni. 9, ni 25 ni cikgu bawa ke sini pun boleh, terus tolak. Okey, 9V tolak 9 kali 5 berapa? 45 kan? 45V tambah 15 kali 16? 240. Okey, 240 tolak dengan 15V. Okey, ni 148 cikgu tolak dengan 25 berapa? 1, 2, 3 ya. Kat sini nanti samakanlah 9V tolak 45V tolak ni 240 ni boleh bawa sini. Ni apa ni semua? Permudahkan. 9 tolak 45 tolak 15. Dia akan jadi negatif sebelah sini kan? 45 tu ada V ke cikgu? Ya, ada V. Sebab kita kembangkan ni 9 kali V. All. Mana ada V kan? Ni tak ada V lah.
9 kali 5, 45. Okay, sorry. Jadinya 9 tolak dengan 15V lah. 9 tolak 15V dapat negatif 6V. So nombor-nombor tu semua bawa sini. Jadi 1, 2, 3 tambah 45 tolak 240. Jadi negatif tak apa. Negatif ni biar dulu. Nanti baru kita tukar kedudukan dia. So kita nak V positif, ni positif kan. Jadi kita tukar, terbalikkan je. So V sama dengan 72/6. Jawapannya 12. Betul ke sekian macam 12? Tak nampak ni. Betul. Betul kan? Okey. Macam tu lah. Ada yang tak faham tadi. Okey, Naiman boleh? Naiman? Boleh. Okey dah. Tu nanti praktis. Soalan tu tak adalah tiba-tiba pula tumpur pula KSSM. Lebih kurang gini je. Macam ni je lebih kurang. Okey. Dan nombor 7. 7 ni ialah tajuk kebarangkalian bergabung. Ini pun tajuk tingkatan 4. Okey, nombor 7 okey ke tak okey? 7 okey. Syahada tak. Okey, mungkin dari segi record. Okey, tak apa. Kita bincang Okey, Nadia melambung sekeping shilling dan kemudian sebiji dadu tertulis 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di setiap permukaan dadu itu secara berurutan. Kemudian mencatat semua kesudahan yang mungkin bagi lambungan itu. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa ini. Okey, maksud dia melambung sekeping shilling dan sebiji dadu ni bila dia tertulis 1, 2, 3, maksudnya itu adalah dadu yang adil. Sekeping shilling biasanya memang adil lah, dia takkan sekeping shilling 3 muka, biasanya 2 muka kan. Maksud berlambung ni dan dia berlambung secara serentak, shilling dan dadu. Jadi kalau kita susah nak apa ya, kita nak apa ni, nak tulis terus dia punya senarai untuk A ni kan, senaraikan semua sudah yang mungkin ni, kita boleh buka jadual. Jadual dia macam mana kita nak buat? Kita cikgu catat. Cikgu tulis ni Okey, oleh kerana dia ada melibatkan satu shilling dan satu dadu. Okay. Shilling kita ada 2 muka lah. Apa biasanya kalau dia pakai huruf P dengan K kan, bunga dan kepala. So, kita pakai lah sini bunga, kepala. Okay, untuk dadu ada berapa muka? Ada 6. 3, 4, 5, 6. Kita letak jadual bagi senang lah sebenarnya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, macam mana kita nak kahwinkan ini? Kahwinkan je B1. B1. B2. B3. B4. B5. B6. K1. K2. K3. K4. K5. K6. Sampai habis. Okay, kita nak tahu berapa jumlah sampel. Ini semua di tempat ni kena tengok balik Berapa jumlah sampel, ruang sampel space dia. Ada berapa kesudahan dekat shilling? Ada 2. Ada berapa kesudahan dekat dadu? Ada 6. Jadi dia adalah NA darab dengan NB, iaitu 2 kali 6, 12. So sample space kita ada 12. Betul tak ada 12 cikgu senarai ni? Betul? Betul. So kita nak kenal pasti ada berapa senaraian kita ni, kita buat macam ni lah kaedah ni. Kemudian barulah kita dah confirm, okey. Sudah nak balik. Biasanya kita akan buat dalam bentuk macam ni lah. Yang properly kita buat curly bracket ni untuk tunjukkan dia dalam satu set notation kan. Then B1, koma, B2. Sampailah ada 12 tu. Wajib senarai semua untuk dapatkan 2 markah. Jangan malas. Kalau panjang-panjang lah kita kena buat. Dapat markah banyak tak boleh malas. Kakak jangan bising sangat kakak. Itu tengah. Bising. Kakak belajar kat luar kakak.
K4, K5, K6. Tutup. Ada tengkap ni 12 baru kami bagi 2. Kalau salah satu markah. Salah 2, salah 3, kosong markah. Okey? Jadi adalah sangat-sangat penting untuk jawapan DA ni. Untuk kita dapat betul untuk B1 dengan B2 lah. Okey? Seterusnya baru telah kita buat B1. Bunga dan nombor besar. Dan tak boleh tidak. Mesti dan. Bunga B. Dan nombor besar dari 4. 4 tak boleh masuk, dia nak nombor besar daripada 4. Okay, so kita tengoklah yang mana. B dengan nombor yang lebih besar daripada 4 iaitu senaraikan dulu. Apa dia? Nanti tak ada curly bracket, tak apa. Terus tulis je. Apa cepat? Dah, jangan B5, masa. B6. B5, B6. Tu je. Ada dah kan? Mana ada B7? Okey. Jadi kebarangkaliannya 2/12. Yes. Kalau kamu tulis macam ni, kami bagi sini 1 markah. Sini 1 markah. Okey, ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, cikgu nak tanya. Kalau 2/12 ni tak ada, dia terus letak 1/6. Rasa-rasanya cikgu boleh bagi markah lagi tak 1 kat situ. Dia tak ada ni. Dia tak ada 2/12, terus 1/6. Tak ada markah. Yes, pandai. Tak ada. Sebab apa tak ada? Kenapa cikgu tak bagi? Kan jawapannya setara je dengan 2/12. Sebab tak tahu datang mana. Yes, pandai. Ingat pun. Okay, jangan ulang. Kalau kamu nak buat 1/6 tu boleh. Tapi kena ada punca daripada 2/12 ni. Kamu buat macam ni. Yang ni tak apa. Ini memang boleh dapat 1 sebab nampak daripada 2/12. Alright. Okay, untuk B yang kedua. Kepala K atau nombor perdana. Yang membezakan jawapan untuk B1 dengan B2 ialah perkataan dan dengan atau ni. Okay, kepala dulu. Kita buat kepala dulu. Kepala, siapa kepala tadi? K1. Ni yang ni bila atau ni kita abaikan dulu yang nombor perdana. Kita senaraikan dulu yang kepala dulu. K1, K2, lagi K3. Apa lagi? K4, K5, K6. Okey. Kepala-kepala dah habis. Lepas tu atau nombor perdana. Nombor perdana ni dia tak kisahlah depan dia B ataupun K. Janji dia adalah nombor perdana. Kalau untuk K ni semua dah masuklah nombor perdana dia. Cuma yang kita tambahkan yang ada B. Depan dia ada B. Okey, yang mana B dan nombor perdana. Tengok dekat senarai yang A tu. B dan nombor perdana. B2 apa tu? B2, 3, 5. B2. Lagi? B berapa lagi? B3. B3. Ada lagi tak? B5. Ya, B5. Okey, so semua ada berapa? 2, 4, 6, 8, 9 ya? So kebarangan dia 9/12. Betul skema cikgu tu? Cikgu takut. Cikgu tak sempat tengok skema ni. Betul tak? Betul lah. Okey. So ini pun sama. Nak tinggal 9/12 boleh atau rajin, terlebih rajin buatlah 3/4. Kalau tidak biar je 9/12 tu tak apa. Untuk soalan kebarangkalian sajalah yang boleh tidak dipermudahkan. Yang lain-lain tak boleh lah kena permudahkan. Okey. So tadi siapa yang tak faham nombor 7 sekarang dah boleh? Boleh. Alright. Alhamdulillah. Okey. Nombor 8. Ini tajuk tingkatan berapa ni siapa tahu? Yes, tingkatan 4. Sebab tingkatan 4 dengan 5 dua-dua tu dia ada tingkatan 5 ada ke sukatan? Ada. Dia ada. Yang ni tingkatan 4 lah. Okey, yang ini
Ini boleh buat nombor 8. Nombor 8? Nombor 8 boleh tak? Saya lupa syaratnya. Okey, julat apa ni? Hitung julat antara kuartil dan sisian pegawai bagi gaji bulanan pekerja syarikat Texan. Okey. Ni. Kita cari terus skema. Okey. Ni dia nak julat. Macam mana nak dapat julat? Sekejap, betul ke? Ini ni. Betul ke skema macam tu ni? 2,100. Julat 2,100 hebat. Betul lah. Julat dia mesti tolak daripada cerapan terbesar dengan cerapan terkecil. Gaji lah, kat sini cerapan adalah gaji. Ya, tolak yang bilangan pekerja ni bilangan 1, jangan buat yang ni gaji, kat gaji. Untuk julat, kalau ikut formulanya, cerapan terbesar tolak cerapan terkecil. Maksudnya gaji. Gaji terbesar ni berapa? 3,000 tolak dengan 900. Jadi jawapannya 2,100 lah untuk julat. Okey. Untuk julat antara kuartil CAK ya. Okey, yang ini kena cari Q1 dan Q3. Macam mana dapat Q1, Q3? Okey, ini dah masa tingkatan 4 tu yang akan belajar sebelum JAK ni. Okey, cepat dah dulu. Okay. Kita ada data 900 sampai 3,000 tu. Kita keluarkanlah ikut susunan. Tapi ini memang dia dah ikut susunan dah ni. 900, 920, 950, 1,000, 1,100, 1,230, 3,000. Okay, susunkan ikut. Kalau kata ada data yang tak disusun secara menaik, kamu susunkanlah. Cuma ini memang dah susun elok. Okay, apa yang kamu perlu tentukan dulu ialah Q2. Q2 ialah median. Okay, median. Median. Yang duduk di tengah-tengah. Data yang duduk di tengah-tengah. Kita ada berapa data? Kita ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tengah-tengah ialah 1,000. Ini adalah Q2. Okay. So di kiri kanan ada 3 data lah. Okay. Kita tentukan Q2 dulu. Okay. Lepas dah Q2, kita tentukan Q1. Daripada 3 data di sebelah kiri Q2, ada 3 data kan? Okay. Q1 mesti duduk tengah-tengah lagi sekali. Ini adalah Q1. Okay. Untuk yang di sebelah kanan pun macam tu. Yang ini tengah-tengah ni adalah Q3. Okay, jadi JAK julat antara kuartil kita ialah Q3 tolak Q1. Iaitu apa tadi? 1,230 tolak dengan 920. Berapa? 310, betul? Tak skema. Skema betul tak? Betul. Okey, betul. So itu tingkatan 4 yang kita belajar dulu lah. Macam ni lah. Okey? Ingat dah? Untuk julat antara kuartil. Okey. Untuk yang B ni, ini ada formula ya. Sukatan serakan paling, sekejap, tak bagi. Yang A tadi sisihan piawai. Barulah kita boleh jawab B. Sisihan piawai, ini ikut formula. Sekejap, kita carikan formula lah. Saya pun tak ingat. Yang mana nak pakai? Formula mana? Kita nak sisihan piawai. Ini kena cari min
Ya, kita pakai nombor 12 ni. Pakai nombor 12. 12 ni. Iaitu yang paling senang kita ambil yang ini, yang ini lah kot. Yang mana senang? Yang ini yang kedua ni. Siapa awal? Siapa yang dah buat ni? Ada tak yang dah buat ni? Baik, mana ke kamu? Tadi ada di belakang. Hello, ada lagi tak orang kat sini? Ada. Expose ada. Silap komentar. Apa tadi? Cepat apa bilanya? Expose 2 ya? N. Tolak dengan X min. Kan? Kok bila macam tak ingat? Tengok je balik. Okay, yang ini banyak sikit lah sebab kita kena cari dulu min je. X bar ni min daripada data kita tu. Iaitu 900 tu campur sampai 3000. Lepas tu kita bahagi dengan 7. Siapa yang dah dapat min je cetak ni? Kira kan apa ni? Jumlah semua ni. Jumlah X per N. Tu dapat min. Kira lah. Ke tak sampai lagi yang soalan ni? 30. Saya dapat 1300. Atau jumlah semua tu? 920 tambah 950 tambah 1000 tambah 1100 tambah 1230 9,100 Okay, 9,100 bagi dengan N. N tu apa? Bilangan pekerja bagi dengan 7. 9,100 bagi 7. Dapat 900. Okay, cuba kita masukkan. Oh, lepas tu dia nombor ni besar tau sebab gaji lah. Yang X kuasa 2 tu macam mana nak dapat? Maksudnya setiap gaji ni kuasa 2. Dia benda ni besar sikit lah. Ni kuasa 2. Ni untuk X kuasa 2, cikgu contoh di sini 900 kamu kuasa 2. Tu sebab jawapan cikgu tu beratus-ratus kan? Sisi yang awalnya kan? Ni 810. Memang statistik memang macam ni. Datanya banyak-banyak. Tapi sebenarnya pengiraannya tak susah. Cuma data ni besar-besar. 8, 4 nak. Adik kakak dah lah nyanyi kat sini. Ni dia jauh sikit. 950 kuasa 2. Kira sama-sama dengan cikgu ni. Kok dah cikgu punya setiap orang tu salah tu. Kira kata tak pandai tadi kan? Kira sekali. 1000 jadi 1,000,000. Kakak, nyanyilah je sikit kakak. Dengar lah. Duduk kat depan sana. 1, 2, 3, 0. Besar je lah. Dia macam MBAT kan, kadang-kadang kira macam pelik kan. Tapi tu jawapannya, cara kerjanya. Apa ni, 9 juta. Okay, cuma sekarang ni kita masukkan kat sini. Jumlah kuasa, data kita besar ya. Jumlah X kuasa 2, okay, jumlahkan semua tu 810, 123 tambah dengan 846, 400 tambah dengan 902, 500 tambah 19 juta. Okay, tambah dengan 1210, 123 tambah dengan 15, 900 tambah dengan 9 juta. Okay, besarnya 8, 1, 5, 2, 8, 1, 800 bagi dengan 7. Tolak dengan min. Min ni kuasa 2.
1,300 kuasa 2 ni tadi tarik ke depan sini. Cuba kira. 1,5,2,8,1,8,0,0. Ini 7. Nombor 2 tolak dengan 1,3,0. Dapat 4,9,3,1,1 point. Banyak kan variance-nya. Okay, yang jawapan ni kita punca kuasa. Punca kuasa. Dapat kan jawapan skema cikgu kan? 302.2 kan? Cikgu punya jawapan skema. So tu dah caranya. Tu dah jawab. Sebab tu cikgu jangan kerja dia panjang, cikgu tak ada dah tulis. Cuma mungkin dari segi pemarkahan cikgu salah ke apa, cikgu tak pastilah sebab jangan kerja kita panjang kan. Tapi mungkin ada 2 ke 7. Tengok kan. Kalau ni mungkin markahnya, tapi biasa markah tu bila kita masukkan dalam formula lah. Tapi itulah. Okay, boleh dapat tak cara dia? Dia complicated sebab nombor tu besar. Kalau nombor tu kecil mungkin dah tak ada complicated sangat. Biasanya perselisihan piawai tu point-point je, tapi sebab dia melibatkan gaji, angka yang besar, jadi perselisihan piawainya besar lah. Okay, semua orang boleh Dia faham Fahamkan cara tu. Ada nak tanya tak? Tertinggal? Rugilah kalau kamu tak dapat jawab soalan ni. Rugi sangat statistik ni. Macam cikgu cakap tadi, statistik ni senang. Cuma dia bermain dengan angka-angka data yang besar-besar ni yang mungkin menyebabkan kita jadi macam fed up nak kira lah. Tapi tak ada apa, sebenarnya okey je. Ikut je formula tu. Formula memang cikgu tak hafal pun tapi cikgu faham. Cikgu nak guna X tu apa, N apa, X bar tu apa. So kat sini je lah. Okay. And then untuk B, nyatakan sukatan nak pukul 9 Kalau tak sempat kita sambung hari Khamis ke macam tu. Soalan ni memang kamu tak habis lagi buat ke sampai nombor 18? Belum. Belum. So nak sampai hari Khamis tu kamu cubalah buat jugalah habis-habiskan. Nanti hari Khamis kita bincang balik. Kita bagi habis yang ini Lepas tu baru cikgu kita start dengan modul lah lepas tu Boleh? Azim, cikgu harap modul tu sampailah minggu ni. Kalau tak sampai, Azim kena buat macam cikgu cakap tu lah dalam buku latihan dulu Setakat ni ada lagi ke yang belum terima modul except Azim? Untuk kelas H, Aiman dah dapat? Ada. Yang lain dah semua kot kecuali Hazim kot. Cikgu tak pasti kenapa. Raihana pun dapat dah Raihana? Modul dapat tak Raihana? Sebab kawasan kamu PKPD tapi dapat modul tu? Dapat. Takut PKPD dia selalunya lambat tapi Alhamdulillah dapat dah. So cikgu rasa kelas H tu Hazim seorang, kelas K ada ke yang tak dapat lagi modul tu? Tak ada ke So maksudnya minggu depan kita akan start dengan modul lah kot. Cikgu akan bagi tahu lah kalau cikgu tiba-tiba nak bagi soalan lain kot kamu tak boleh ke. Tapi cikgu rasa hari Isnin depan tu kita cuba buat soalan tingkatan 4 dulu. Yang kalau buka page pertama tu tingkatan 4. Tajuk apa nanti cikgu update dalam ni lah. Okay, tapi untuk hari Khamis kita bincang sambungan ini lah. Sebab tak sampai lagi nombor 18 ni. Baru soalan nombor 8 ni. So ada 10 lagi soalan kan. Okay, so yang ini untuk kita habiskan yang 8B tu sebab kita tak jawab lagi. Okay, masa pun dah pukul 9. Okay, nyatakan sukatan serakan yang paling sesuai digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan taburan gaji bulanan pekerja di syarikat Texan. Okay, dia bila kita nak pilih sukatan serakan yang mana paling sesuai dia biasanya dia akan bagi dia comparison antara julat antara kuartil dan sisian piawai. Okay, kalau julat biasanya tak accurate lah kalau kita nak ambil julat. Sebabnya kita hanya bandingkan antara cerapan terbesar dengan terkecil. So kita tak nampak sangat kan.
Okay. Kalau JAK, jumlah antara kuartil, kalau kita nak ambil ni, biasanya data ni, dia akan ada data yang terpencil ataupun panggil ekstrim. Tapi kat sini, kita nak kata ekstrim 3,000 ni pun boleh juga kan, dapat gaji 900, 900. Tapi 3,000 dengan 1,200 ni macam apa ya? Tak jauh kot sebab 1,000 kot. Cikgu rasa tak boleh ambil JK ni. Kita yang paling sesuai ambil sisihan piawai lah kan. Jap. Oh sorry, bukan sisihan piawai sebab ni ada data terpencil ni, ekstrim. Jadi untuk B ni kita ambil jumlah antara kuartil. Kita tak boleh ambil sisihan piawai. Cara cikgu ulang balik Cara kita nak pilih antara jumlah antara kuartil dengan sisihan piawai. Untuk soalan B ni kita ambil jumlah antara kuartil sebab ada data yang ekstrim. 3,000 ni. Ini. Ni ekstrim. Data ekstrim. Data ekstrim ni tiba-tiba 3,000, dia ada sini 900, 400, tiba-tiba. So kita ambil yang B ni jawapannya JAK. Jumlah antara kuartil. Kenapa tak ambil sisihan piawai? Sisihan piawai ni biasanya kita bandingkan dua data. Contoh, ada apa ya contohnya? Contoh ada Ahmad dengan Ali contoh. Ada dua data kat situ. Kita nak tengok sisihan piawai mana yang bagus kan. Ini sisihan piawai ni satu je. Okay, so kita tak boleh nak bandingkan dengan data lain. Jadi kita untuk B kita ambil jumlah antara kuartil sebab ada data yang ekstrim, data yang terlalu besar. Okay, cikgu ingat sampai situ dulu. Cikgu harap jelaslah apa penerangan cikgu. Yang ni memang tingkatan 4. Kamu kena buat revision balik lah kalau tak ingat. Alright, so cikgu kena stop sini dah 94 minit. Lepas ni kenapa? Minta maaf ya cikgu masuk termasuk 4 minit kelas selepas ni. Apa selepas ni? Bayu, okay. Sorry. BI. Okay, cikgu kena stopkan di sini. Nanti sambung Mana latihan yang tak siap kita bincang insyaAllah hari panjang umur hari Khamis. Okay, terima kasih. Minta maaf termasuk